Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-439 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada sesuatu pengajaran yang kita perolehi daripada Al-Quran, dan moga-moga ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan-ahlan Kak Syarina Uthman, Nur Hayati Yahya, Yaya Lia, Jamilah Ihsan, Mariamah Zakaria, Kamiza Muhammad Amil, Ros Yatimah Asmari, Nik Roslina Karim, Zimah Don, dan juga Galik Spirit, Zainab Mahmud, Asna Darus, Rozana Aziz, Kati Khairuddin, Zahini Wahid, Nurazia Mukhtar, Nurul Hidayat, Rahila Junid, Aminah Hitam, Zaliha Kamaruddin, Rosnah Ismail, Safiyah Sapian, Ana Sukaimi, serta Ramlah Dasuki, Izan, Yaya Lia, Suhaiza, Fatimah, dan juga Rosnah Syarif, Ahlan, Saadiyah Hassan, Ija Rahman, Kati Khairuddin, Hajarah Zai, serta Allah Syamsiah Salih, dan juga Tuan Nur Rahim Syarif. Ahlan kepada semua. Apa khabar semua pada pagi ni? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, afiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam dan juga kepada yang mendoakan. Terima kasih. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu terima kasih Mariamah Zakaria, Seremban jelas, Kak Rahila, Bangi jelas, dan saya harap ianya adalah jelas untuk sahabat-sahabat yang lain. Pada pagi ini, pada siri Hayati Quran 439, kita masih lagi berada pada muka surat 154 pada surah yang ke-7 Al-A'raf. Namun hari ini kita nak bermula daripada ayat yang ke-34. Kita nak bermula daripada ayat yang ke-34. Lalu muka surat 154, surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-34. Apa kata kita mulakan dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Jom kita lihat ayat yang ke-34. Maka pada ayat yang ke-34 dalam tafsir Al-Wasit menyebut, apakah ringkasan ayat yang ke-34? Maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut, dan selepas daripada Al-Quran menerangkan pada ayat yang ke-31 hingga pada ayat yang ke-31 hingga 33. Selepas Al-Quran menerangkan pada ayat yang ke-31 hingga ayat 33 berkenaan tentang perkara yang Allah halalkan dan begitu juga perkara yang Allah haramkan beserta
teguran kepada orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Maka Al-Quran membawa kepada kita ayat yang ke-33, di mana pada ayat ini menerangkan bahawa usia, tempoh, waktu, masa manusia dan setiap daripada kita di dunia ini adalah terhad. Kita bukanlah hidup kat dunia ni selama-lamanya. Ianya adalah tempoh yang terhad. Ianya adalah tempoh yang mana diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hendaklah dalam tempoh yang singkat ini kita buat sebaik mungkin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang ke-33 ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ada juga kaitan dengan ayat selepasnya seperti mana yang kita akan baca nanti. Lalu kaitan dengan ayat sebelumnya adalah ingatkan, wahai manusia, maka benda yang Allah halal, maka kekalah halal. Benda yang Allah haram, kekalah haram. Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, begitulah juga sebaliknya, kerana waktu dan tempoh serta masa kamu di dunia ini adalah sangat singkat dan juga terhad. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ajal. Firman Allah, wa terjemahannya adalah dan, li terjemahannya adalah untuk ataupun bagi, wali dan bagi dan untuk, kulli tiap-tiap, ummah memberi maksud terjemahannya umat, sekelompok manusia, wali kulli dan untuk setiap umat ataupun setiap golongan manusia yang tertentu, ajal mereka mereka mendapat ajal, tempoh yang tertentu, tempoh yang terhad, waktu yang terhad. Firman Allah, dan bila datangnya waktu ini, fa idza ja, fa maka, idza apabila, jaa telah tiba, telah datang, ajalu waktu terhad mereka, tempoh terhad mereka, yang mana hanya Allah tahu. Tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya pada pengetahuan Allah, pengetahuan tentang kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaith. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu di manakah dia akan meninggal dunia. Pengetahuan tentang kematian hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah, apabila telah habisnya tempoh yang terhad, telah tiba kepada penghujung tempoh yang terhad ini, janji Allah, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan terlewat walaupun seketika, wala yastaqdimun, dan tidak akan terawal walaupun seketika. La yastakhirun, mereka tak mampu untuk melewatkan ajal tersebut, tempoh yang telah terhad tersebut, dan mereka tak akan mampu untuk mengawalkan dia. Maka apabila kita faham bahawa setiap daripada kita ada tempoh yang mana hanya ada dalam pengetahuan Allah, mungkin 40, ada 50, ada 60, ada 90, ada yang lebih ataupun kurang daripada itu. Tetapi setiap daripada kita dalam dunia, dalam kehidupan sementara ini, ada waktu yang Allah bagi, ada tempoh yang Allah bagi. Maka sebab itu apa yang patut kita buat? Ayat yang berikutnya pun akan terangkan. Tapi yang patut kita buat adalah pada waktu itu menggembirakan Allah, mentaati Allah, dan meninggalkan perkara yang Allah haram, meninggalkan perkara yang Allah tidak suka. Terlalu pendek waktu di dunia ini untuk kita buat apa yang kita suka. Tetapi sebenarnya waktu di dunia ini adalah untuk kita buat apa yang Allah suka. Apa pengajaran yang kita boleh dapat pada ayat yang pendek ini? Walikulli ummatin ajal, dan setiap manusia pada waktu itu ada tempoh terhadnya. Pengajaran yang pertama adalah bahawa kita sangat-sangat perlu sedarkan diri kita bahawa masa, usia, tempoh kita di dunia ini adalah sangat terhad, yang mana Allah sahaja yang tahu. Mungkin saya boleh meninggal kejap lagi, mungkin saya boleh meninggal esok,
mungkin minggu ini, ataupun bulan ini, ataupun tahun ini. Hanya Allah yang tahu. Lalu peringatan untuk kita daripada ayat ini adalah setiap daripada kita adanya ajal. Ajal dalam bahasa Arab adalah waktu mahdud, masa yang terhad, tempoh yang terhad, sesuatu yang terhad. Lalu ini adalah satu pengajaran untuk kita bahawa setiap daripada kita adanya tempoh yang terhad. Dan kita kena ingat, lalu itu pengajaran pertama, bahawa ayat ini adalah peringatan untuk setiap daripada kita yang mana masa kita adalah terhad. Masa kita adalah terhad. Dan bagaimana dalam masa terhad ini, kita nak mendapat satu benda yang besar, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita belajar Al-Quran. Sebab itu kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat bahawa tempoh yang terhad ini kita tak boleh nak ubah. Ini pengajaran yang kedua. Waktu yang terhad ini kita tak boleh nak ubah. Kita tak boleh nak lewatkan. Dan kita tak boleh nak cepatkan. Sebab itu firman Allah, فَإِذَا جَاءَ ajaluhum, maka apabila telah tiba penghujung pada tempoh yang terhad tadi, la yastakhirun, mereka iaitu manusia tak boleh nak melewatkan, wala yastaqdimun, ataupun untuk mengawalkan, sa'ah, walaupun untuk seketika. Tak ada siapa yang boleh lewatkan dan tak ada siapa yang boleh pada waktu itu awalkan. Lalu pengajaran untuk kita bahawa pada tempoh yang terhad ini kita tidak ada apa-apa kuasa untuk mengubah dia. Tapi yang kita ada adalah untuk disiplinkan diri kita pada masa yang ada. Itu kita boleh buat. Kita nak disiplinkan bahawa usia kita, waktu kita, masa kita, kat mana kita guna. Ini sangat penting. Sebab itu sangat penting untuk kita rancang jadual kita. Sangat penting. Setiap daripada kita mempunyai 24 jam yang sama. Setiap daripada kita mempunyai waktu yang sama. Setiap daripada kita. Dan setiap detik, setiap saat, setiap split second sebenarnya adalah sangat berharga dan bernilai untuk kita. Bagaimana kita boleh gunakan untuk mencapai redha Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Sebab bila tiba waktu, satu saat pun kita tak boleh lewatkan. Bila tiba waktu, split second pun kita tak boleh awalkan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka pengajarannya adalah waktu yang kita tak tahu bilakah penghujungnya, kita nak jadualkan apa yang patut kita buat. Senaraikan apa yang patut kita buat. Supaya tidak ada waktu yang membazir, supaya tidak ada masa yang sia-sia, supaya tidak ada perkara sia-sia yang kita buat dalam kehidupan kita. Maka ini adalah dua pengajaran yang kita boleh dapat pada ayat yang ke-34 ini. Lalu pada ayat 34 ini dua pengajaran yang sangat besar yang kita dapat, yang patut kita bawa dalam kehidupan. Secara praktikalnya, pada pandangan diri saya, mensusun masa, mengatur jadual, mendisiplinkan diri pada masa adalah satu benda yang sangat penting. Kerana masa adalah lebih berharga daripada emas. Al-waqtu athmanu minaz zahab, orang Arab sebut. Pepatah Arab menyebut masa lebih bernilai daripada emas. Macam mana kita nampak duit tu bernilai, emas bernilai. Yang lebih bernilai daripada emas dan duit adalah masa. Lalu kita tak nak sia-siakan masa kita dengan sekadar pada waktu itu perkara yang sia-sia, apatah lagi dengan perkara yang maksiat. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-35 dan 36. Maka ini adalah seruan yang keempat. Seruan yang keempat. Ya Bani Adam yang keempat pada dua muka surat ini. Ya Bani Adam yang pertama pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ayat yang ke-26. Ya Bani Adam yang kedua ayat yang ke-27. Ya Bani Adam yang ketiga pada ayat yang ke-31. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi disebut
thumma awradal Quran, kemudian Al-Quran membawakan pada waktu itu seruan yang keempat, ya Bani Adam, dan juga yang terakhir pada surah ini, firman Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu selepas menerangkan kepada kita betapa singkatnya masa yang ada, betapa sekejapnya waktu yang ada, maka ayat yang ke-35 dan juga 36 menyeru manusia pada waktu itu untuk mengikut para rasul, menggalakkan manusia untuk berjalan di atas jalan lurus yang boleh sampai pada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, kita baca terjemahan terlebih dahulu. Ya Bani Adam, ya adalah huruf seru, harfun nida, wahai. Bani, anak-anak. Adam, Adam. Wahai anak-anak Adam, dalam kurungan wahai manusia. Ya Bani Adam, wahai manusia. Allah menyeru. Imma, apakah terjemahan imma? Jika. Imma, jika. Ya'tiyanna, datang. Kum, kepada kamu. Rusulun, utusan-utusan. Datang dengan plural, dengan jamak rusul. Tetapi dimaksudkan di sini adalah Nabi SAW. Lalu kenapa dibawakan plural? Kata para ulama tafsir, li ta'zim, untuk memuliakan Nabi SAW. Maka firman Allah, wahai manusia, jika datang kepada kamu Rasul, iaitu baginda Nabi SAW, yang mana Rasul itu adalah min, daripada, kum, kalangan kamu sendiri. Dan ini adalah sunnatullah, di mana para utusan Allah datang daripada kalangan kaum tersebut. Seperti mana Nabi Lut datang daripada kalangan kaum tersebut. Nabi Allah Musa datang daripada kalangan Bani Israel. Dan Nabi SAW datang daripada bangsa Arab, di mana Al-Quran pun diturunkan pada bahasa mereka. Kenapakah para Nabi diturunkan daripada kalangan bangsa tersebut? Supaya mereka benar-benar kenal sifat Nabi sebelum menjadi Rasul. Mereka benar-benar pada waktu itu kenal tentang Nabi SAW dan juga para Nabi, supaya mereka boleh percaya dan beriman. Maka Allah ingatkan, jika datang kepada kamu Rasul daripada kalangan kamu, yang mana apakah tugasan para Rasul? Yaqusun, mereka akan menceritakan, mereka akan membacakan, alaikum, ke atas kamu, ayati, ayat-ayatku. Maka daripada sini kita nampak para Rasul mereka akan selalu memperdengarkan ayat-ayat Allah, memperdengarkan perintah-perintah Allah, memperdengarkan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita boleh belajar. Apa yang kita boleh belajar? Pada perkataan yaqussuna alaikum ayati, yang kita boleh belajar adalah hidup kita bukanlah pada waktu itu kita nak banyak bercakap tentang apa yang manusia suka. Kalaulah kita nak banyak bercakap tentang apa yang manusia suka, nescaya pada waktu itu mengumpat adalah benda yang paling seronok. Mengumpat, bercakap tentang orang, ghibah pada waktu itu, berkata bohong sekadar untuk manusia gelak dan sebagainya. Itu adalah benda yang manusia suka nak dengar. Tapi daripada ayat ini kita belajar para nabi mereka pada waktu itu yaqussuna alaikum ayati, menceritakan mengatakan berkenaan tentang ayat-ayat Allah. Lalu daripada sini pengajaran yang ketiga yang kita boleh belajar pada hari ini, pengajaran yang besar adalah dalam hidup yang kita nak banyak bercakap adalah apa yang Allah suka. Dalam hidup yang kita nak banyak ucapkan adalah apa yang Allah boleh redha, apa yang boleh menggembirakan Allah, bukan apa yang manusia suka. Kalaulah pada waktu itu kita nak bercakap tentang apa yang manusia suka, maka ramai je orang nak dengar, ramai je orang yang nak dengar. Tapi bukan itu yang kita nak. Kita nak belajar untuk gunakan masa yang sedikit yang Allah sebut pada ayat 34 sebentar tadi, untuk kita yaqussuna alaikum ayati, banyak menyebut tentang ayat-ayat Allah, banyak bercakap tentang apa yang Allah suka, banyak bawa dalam kehidupan perkongsian tentang apa yang Allah suka, bukannya apa yang manusia suka. Dan adakah akan ada orang yang menolak? Pasti ada.
Dan adakah ada yang orang menerima? Pasti ada juga. Tetapi di sinilah firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan berikut, ketika mana para nabi menerangkan tentang ayat Allah, membacakan tentang ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Maka firman Allah, ketika mana para nabi membawakan ayat-ayat Allah, maka akan ada dua golongan. Setiap zaman, setiap masa, setiap waktu akan ada dua golongan. Lalu kita nak berada pada golongan yang mana? Firman Allah, yaqusun, para nabi pada waktu itu membacakan, pada waktu itu menceritakan, menyampaikan, alaikum kepada kamu wahai manusia, ayati. Maka firman Allah akan ada dua golongan. Fa, maka, man, sesiapa, orang yang ittaqa, bertakwa kepada Allah. Dia pilih untuk pada waktu itu bertakwa kepada Allah. Maka ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua pada ayat yang ke-36. Golongan yang pertama, pada waktu itu dia pilih untuk bertakwa kepada Allah. Maka pada waktu itu bila dia dengar sahaja ayat-ayat Allah, dia terus beriman. Dia dengar sahaja ayat-ayat Allah, dia terus percaya. Dia dengar sahaja ayat-ayat Allah, dia terus pegang. Walaupun mungkin pada awal dia tak bersesuaian dengan nafsu dia, tak bersesuaian dengan kehendak dia, tak bersesuaian dengan sebelum ni apa yang dia faham. Tapi kerana ini ayat-ayat Allah, ini adalah perintah Allah, maka pada waktu itu dia terus beriman, dia terus bertakwa. Dan orang yang bertakwa, dia akan ada sifat untuk sentiasa memperbaiki diri dan amalan dia. Sebab itu firman Allah, wa aslaha. Apakah terjemah wa aslaha? Dan dia memperbaiki. Wa aslaha daripada islah. Dan dia memperbaiki diri dia. Lalu ini adalah sifat dan juga pengajaran yang keempat. Bahawa kita boleh belajar daripada sini, orang yang mana pada waktu itu bertakwa, dia jaga hubungan dia dengan Allah ketika mana berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Inilah sifat yang boleh menjadikan manusia itu sentiasa memperbaiki diri dia. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan ada sifat untuk wa aslaha, untuk memperbaiki diri dia. Bagaimana dia boleh menambah baik amalan dia, bagaimana dia boleh menambah baik hubungan dia dengan Allah, dengan Rasul, dengan ibu bapa, dengan guru, dengan orang sekeliling dia. Sebab apa? Sebab dia ada at-taqwa tadi. Dia ada at-taqwa dan dia akan ada sifat untuk memperbaiki. Bagaimana nak memperbaiki ibadah dia, bagaimana nak memperbaiki bacaan Al-Quran dia, bagaimana nak memperbaiki cara penggunaan masa dia, bagaimana nak memperbaiki pengetahuan dia, wa aslaha. Maka ini pengajaran yang keempat. Apakah pengajaran yang keempat? Orang yang pada waktu itu pilih jalan ittaqa, maka pada waktu itu dia akan menjadi orang yang ada aslaha. Orang yang mana dia pilih jalan ittaqa, dia pilih untuk bertakwa. Yang mana definisi takwa ada banyak. Menurut pandangan Imam Ghazali, at-taqwa maksudnya menjaga hubungan hatinya dengan Allah. Pada waktu di situ adanya iman, adanya takwa dan sebagainya. Lalu firman Allah, famanittaqa, maka orang-orang yang bertakwa, wa aslaha, dan pada waktu itu dia memperbaiki hubungan. Ini merupakan pengajaran yang keempat. Orang yang bertakwa maka adalah orang yang akan sentiasa memperbaiki diri dia, daripada amalan dia, daripada hubungan dia, dan juga daripada segala-galanya. Dan orang yang mana ada takwa dan sentiasa memperbaiki dirinya, firman Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun, inilah orang yang tidak akan berasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka yang tak akan bersedih. Kenapa nak takut dan bersedih? Sebab dia ada hubungan dengan Allah. Waktu diuji pun dia akan tenang sebab dia ada hubungan dengan Allah.
Waktu berada dalam kesempitan pun dia tenang sebab dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah janji, orang yang mana pilih jalan yang pertama dengan ayat-ayat Allah, dia bertakwa dan dia sentiasa memperbaiki dirinya, orang-orang ini adalah orang yang tidak akan berasa takut dan tidak akan bersedih di dunia dan juga di hari akhirat. Seterusnya, golongan yang kedua yang berhadapan dengan Al-Quran, bila Nabi pada waktu itu yaqussuna alaikum ayati, memperdengarkan, membacakan ayat-ayat Allah, maka ada golongan yang kedua. Siapakah golongan yang kedua? Firman Allah pada ayat 36, walladzina, dan orang-orang yang kadzabu, mereka pilih untuk mendustakan, biayatina, terhadap ayat-ayat kami. Maka mereka pilih untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Dia tak nak beriman. Dia tak nak pada waktu itu beradab dengan ayat-ayat Allah. Dia tolak ayat-ayat Allah. Dia tolak. Pada waktu itu dia tak nak terima. Dan kenapakah manusia menolak ayat-ayat Allah? Kenapa? Kenapa manusia menolak perintah Allah? Tidak lain tak bukan firman Allah, wastakbaru anha, kerana mereka sombong dengan ayat-ayat Allah. Lalu ini pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat. Orang yang menolak perintah Allah, orang yang menolak ayat-ayat Allah, orang yang menolak sesuatu apa yang disuruh oleh Allah, hakikatnya ini adalah orang yang sombong. Walaupun dia boleh bagi macam-macam alasan. Dia kata, aku tak nak buat ni sebab begini, aku tak nak buat ni sebab begini, begini alasan. Tapi sebenarnya orang yang mana mendustakan ayat-ayat Allah, hakikatnya adalah orang yang sombong, orang yang takabur. Dan orang yang sombong dan orang yang takabur, apakah tempatnya? Firman Allah, faulaika, maka mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal selama-lamanya. Maka inilah 5 pengajaran yang kita boleh dapat daripada 3 ayat ini. Maka pilihan sentiasa pada kita. Kita nak menjadi golongan yang mana? Ataupun sebaliknya, kita pilih untuk sombong, lalu menolak, mendustakan ayat-ayat Allah. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jaga. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan ini. Moga-moga ada pengajaran yang diperolehi. Moga-moga menjadi teguran untuk kita agar ingat tempoh kita adalah singkat, masa kita adalah terhad, dan bagaimana sepatutnya ketika mana kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, sepatutnya kita beriman, bertakwa dan memperbaiki diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kepada yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.